Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita alhamdulillah dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat terakhir kita ambil adalah ayat 233, iaitu kita masih lagi pembincangan dalam bahagian kedua isi besar surah Al-Baqarah, iaitu berkenaan dengan tajuk perkara-perkara yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam agar mereka layak mendapat kedudukan sebagai sebagai khalifah di muka bumi ini, ya. Jadi dengan sebab itu kita bermula ayat 177 dahulu. Kita terang ingatkan baik kali supaya nanti orang tak blur. Mudah tiba-tiba bincang tajuk ni. Sebab sekarang ni kita kata surah Al-Baqarah ni dalam tafsir Maudhu'i diterangkan. Dia kata satu pendahuluan, satu penutup, dua isi besar. Pendahuluan 1 sampai 39. Penutup ujung, dan ayat yang isi pertama dia daripada ayat ke-30, ayat 40 sampai ke 168. Itu berkaitan dengan tajuk tajuk Bani Israel, kenapa mereka layak ditarik dari mereka khilafah di muka bumi. Kalau kita lihat bahkan dalam tajuk tersebut memang ada relate, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tapi lepas juzuk kedua, Allah Ta'ala alihkan persoalan ataupun perbincangan kepada orang beriman. Dan bahkan daripada situlah kita sampai pada ayat 177, Allah Ta'ala nyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat, walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikata wal kitab wan nabiyyin wa atal mal. Allah Ta'ala start terangkan lepas iman, Allah terangkan berkenaan amal, berikan harta sebagainya. Lepas ayat tu ayat tentang kisos. Lepas tu ayat berkenaan dengan wasiat, kemudian ayat puasa, kemudian ayat tentang jihad, kemudian tentang haji. Habis haji kita bincang panjang lebar tu, masuk tentang cerai. Cerai kan. Lepas tu cerai sekali kita masuk berkenaan dengan cerai, kita bincang berkenaan dengan tajuk nafkah atas wanita diceraikan, kemudian masalah rujuk, kemudian masalah yang baru ni masalah penyusuan. Dia maksud dalam tajuk sekarang konteks kita ni, apa kita mesti buat supaya kita layak untuk khilafah Allah Ta'ala di muka bumi ini. Jika tidak, kita layak. Kerana Bani Israel dahulu ditarik kerana diberikan arahan suruh buat, dia tak buat. So sekarang ni umat Islam, Allah Ta'ala berikan ini arahan supaya kamu menjadi bertakwa, jaga tindak tanduk kamu kena patuh semua sekali. Walaupun nampak macam tak signifikan. Macam contoh macam kalaupun tak kena cerai, kena 3 kali suci atau 3 kali bersih, barulah dia boleh dikahwini semula. Kalau dia kata bahkan cerai itu hanya 2 kali saja, kenapa tak 5 kali? So kalau kita ada banyak persoalan timbul, tapi ini syariat. Allah Ta'ala uji kita supaya jaga perkara-perkara ini dalam keadaan kita tak dipantau. Faham tak? Kadang-kadang cerai kan, macam lelaki dengan isteri kat rumah, lafaz cerai berlaku 3 kali dah cerai. Kalau diorang tipu pun, siapa tahu? Siapa tahu? Tak ada siapa tahu, Allah Ta'ala je tahu. Di sini yang kita kata uji ketakwaan kita. Allah Ta'ala beritahu, dia tahu, mendengar, melihat, mengetahui dan sebagainya, supaya kita menjaga tindak tanduk kita. Mana arahan-arahan Allah Ta'ala berikan, kita buat tak buat, tak ada siapa tahu sebenarnya. Allah Ta'ala je tahu. Dan bahkan kalau kita buat lillahi ta'ala ataupun kita takut orang, pun Allah Ta'ala tahu juga. Tapi dia uji kita dengan benda ni satu persatu. Dan yang kita masuk insya-Allah masih lagi berkaitan tajuk masalah iddah ataupun hal ehwal kekeluargaan. Mana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan orang-orang yang dimatikan di kalangan kamu dan dia meninggalkan isteri-isteri, mana meninggalkan pasangan-pasangan, dan mereka ya tarabbas nabi anfusina, isteri berkenaan akan menahan diri mereka, tahan diri mereka itu daripada berkahwin dan sebagainya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan, 4 bulan dan 10 hari. Ni kita ada jumlah numbers.
Yang bagi kita apa benda numbers ni kan? Tak ada numbers ni kan. Kan apa masalah numbers ni kan? Tapi ini ujian Allah Taala. Jadi fa idza balagna ajalahun, bila mereka sampai sebagai tempoh mereka, selesai mereka tempoh mereka, fala junah alaikum fi ma fa'alna fi anfusina bil ma'ruf, maka tak ada kesalahan ke atas kamu pada apa yang mereka buat pada diri mereka daripada benda kebaikan. Melepas dari itu, kalau mereka nak berhias ke, tunggu untuk kahwin ke dan sebagainya, tak mengapa. Wallahu ma ta'maluna khabir. Allah Taala terhadap apa yang kamu kerjakan amat-amat luas pengetahuan. Ini adalah perintah. Ini adalah perintah daripada Allah SWT kepada wanita-wanita yang dimatikan terhadap mereka suami-suami mereka. Suami-suami mereka mati suami. Ini iddah bagi orang mati suami. Hari tu iddah untuk wanita yang contoh macam apa? Kalau mereka talak, diceraikan, wanita yang ceraikan kita kata ada iddah dia. Kemudian dalam surah At-Talaq kalau kita baca lagi, ada pula kalau wanita yang hamil macam mana? Wanita yang contoh macam kita kata apa? Tak ada haid lagi macam mana? Sekarang ni wanita yang diceraikan. Yang bukan cerai, dimatikan suami dia. Dan bahasa Melayu dia panggil balu dengan janda. Betul? Kalau bahasa Inggeris divorcee dengan tu widow. Ke sama? Sama je. Lain ke widow? Widow suami mati. Okey. Ingatkan ni lah. Okey, suami mati. Okey. Silap bahasa Inggeris tak belajar. Okey. Baik, jadi memang kita dalam bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu pun ada beza sikit. Jadi kita kata yang mana kematian suami. So jadi kat sini dia kata apa? Disuruh Allah Taala perintahkan agar mereka beriddah, maksudnya buat tempoh tahan diri daripada perkahwinan, berhias diri dan sebagainya 4 bulan dan juga 10 hari. Maksudnya 10 hari dengan malam-malam ni sekali lah kena bilang, jaga timing tersebut, jangan sebelum dia. Dan ini hukum yang merangkumi isteri-isteri yang dimasuki, maknanya dibuat hubungan dengan dia oleh suami dia, ataupun dengan yang tidak lagi dibuat hubungan. Akad nikah suami mati. Kan akad nikah aku terima nikahnya tu mati. Dah sah mati. Kan happy kan mati. Isteri tersebut walaupun tidak lagi dibuat hubungan oleh suami dia, tetap kena tunggu 4 bulan 10 hari. Dia beza dengan masalah cerai. Kalau bawa akad nikah terus cerai, kat situ perempuan tak ada iddah. Kalau kata wanita tadi tak disentuh lagi, baru aku terima nikahnya, tiba-tiba dia ceraikan kau. Tak ada ni. Maka tak ada iddah. Tak ada iddah untuk dia. Cuma ada masalah-masalah contoh macam apa? Masalah mahar dan sebagainya, ada perbincangan lain. Tapi tajuk iddah tak berlaku. Iddah berlaku pada wanita yang dimasuki, dia dibuat hubungan oleh suami dia saja. Okey, tapi dalam masalah ini, kematian, untuk iddah kematian ni berlaku kepada dua-dua pihak. Tak kira sama ada wanita tu telah dibuat hubungan oleh suami dia ataupun tak lagi. Dah buat hubungan, confirm lah. Tapi dia tak buat hubungan lagi pun tetap berjalan. Kena kepada dia. Okey. Bahkan sandaran dia pada yang bukan dimasuki dengannya adalah umum ayat Quran berkenaan. Umum ayat tadi tidak datang dengan membezakan di antara yang dimasuki dibuat hubungan oleh suami dia ataupun tidak lagi. Okey. Dan hadis dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahli Sunan mana Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud dan lain. Pada yang dia kata dan disahihkan oleh Tirmizi. Bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya mengenai seorang lelaki yang berkahwin dengan seorang wanita. Lalu dia mati terhadap wanita berkenaan, mati. Elok kahwinnya mati dan tak sempat lagi buat hubungan pada wanita tersebut. Dan dia tak lagi letakkan apa? Mahar pun tak bagi lagi. Okey. Lalu orang ramai, teragak-agak, rasa ragu-ragulah nak hukum macam mana. Berkali-kali nak tahu nak kena bayar mahar ke tidak. Kan tak sentuh lagi. Kemudian iddah wanita ni macam mana? Dan dia jadi konteks yang beralih-alih. Maka bila orang ramai bercanggahan di situ, maka Ibnu Mas'ud pun berkata, aku berkata tentang perkara ini dengan pendapatku sendiri. Ni tapi dia akan ada orang cakap pada dia benda tu daripada Nabi. Cuma pertama kali dia kata, aku berkata tentang perkara ini daripada pendapatku sendiri. Okey. Jika ia betul, maka ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ia salah, maka dia daripada-ku dan juga daripada syaitan. Ni kenapa kadang-kadang ada setengah-setengah para ulama bila bercakap, dia kata baik daripada Allah Taala, buruk daripada diri saya sendiri. Ini kena beradab lah sebenarnya, kerana ikutkan sebenar dua-dua daripada Allah Taala. Nak tersilap pun Allah Taala punya kerja. Kita ingat masalah tersebut dan tahu jawapan pun kerja Allah Taala.
kita lupa pun Allah Ta'ala juga punya kerja. Kan kita kata ada hari kan kita happy sangat. Boleh ingat semua benda. Ada hari kita buntu, lupa macam-macam. Tapi benda tu daripada Allah Ta'ala semata-mata, yang bukan kerja kita. Tapi beradab kita dengan Allah Ta'ala, kita lafazkan macam tu. Ini apa yang adab. Allah Ta'ala ni semua kebaikan daripada dia, tak ada keburukan daripada dia. Baik. Tapi keizinan dia takkan jadi benda berkenaan tanpa izin Allah Ta'ala. Dan dia kata, dan Allah Ta'ala dan Rasulnya bersih daripada apa yang aku cakap ni. Ini kerana dia tak ni, dia kata yang tu. Dia kata apa? Untuk wanita ini yang mati suami tadi, untuk dia mahar penuh. Contoh tak bagi lagi, katakanlah mahar dia RM3,000 dan sebagainya, kena bagi penuh. Kata. Mana dapat apa yang mahar tadi penuh. Okey. Dan dalam lafaz yang lain dia kata untuk dia kalau dia akad nikah tapi tak sebut benda, maka untuk dia mahar yang seumpamanya. Contoh macam kalau kita di bandar raya Kuala Lumpur. Sekarang ni mas kahwin berapa banyak? Sekali hantaran lah. Mas kahwin je. Kalau Selangor kan dia letakkan limit, tak boleh kurang daripada RM300 ke RM350. RM300. Itu dia pasal dia kata, yelah dulu RM100 tu boleh beli periuk nasi, sekarang tak dapat. Dah nasi cak ayam boleh lah. Jadi kau nak pergi perempuan tu nak beli barang kan. Okey, jadi dengan sebab itu kenapa mahar yang akad nikah lafaz tu lain. Tapi dalam borang biasa dia akan tulis hadiah, hantaran, apa benda bagi dan sebagainya. Kalau tukang juru nikah tu rajin salin, dia salin dah. Apa barang bagi. Emas banyak mana dan sebagainya kan. Dia akan sebut kat situ. Termasuk hantaran. Jadi benda-benda tersebut dikira sebagai nafkah perkahwinan. Yang kalau dia kata biasanya kadang-kadang dia lepas akad nikah baru serah pun ada. Lepas akad nikah baru serah. Tapi katakan contoh macam berlaku, contoh macam saya ada anak perempuan, saya kata dengan abang, saya nikahkan abang dengan anak saya. Abang kata saya terima. So semua saksi depan lihat, maka jadi. Cuma bila persoalan bila nak katakanlah dia nak jadi legal dengan anak saya, benda tersebut dia kena bagi mahar wajib. Soalan berapakah jumlah? Tak sebut tadi. Ketika saya kata terkahwin tak sebut. Maka ketika tu dia tengok pada mahar setempat. Mahar semasa zaman sekarang. Setempat dan semasa. Mana kawasan zaman sekarang ni apa yang biasanya menjadi mahar? Biasa sekarang berapa? 10? 15? 3? Bukan sekali hantaran lah. Hantaran tak. Oh, tak mentun lain ni. Dia tengok keadaan. Ada biasa 7 ke atas lah. Sekarang 7 ke atas. Zaman dulu kalau kita kata dengarnya apa? 7,000. Banyaknya. Semua macam tu. Zaman sekarang tak ada sangat kan. Jadi dia ikut konteks lah, ikut semasa. Apa yang sesuai ikut zaman. Jadi kalau tak sebut, maka abang ni memang jadilah menantu saya. Tetapi ketika dia nak pegang je anak saya, dia kena bayar dulu. Okey, katakan tak sebut ketika akad nikah tadi, akan disepakati berdasar pada apa yang semasa. Kalau semasa zaman sekarang RM15,000 lah dia kena bagi. Baru dia boleh pegang anak saya. Ni benda konteks yang kena faham. Apa kalau tak disebut mahar? Pasal akad nikah ni berjalan bukan hanya dengan bantal besar dan sebagainya. Lafaz biasa saja jalan. Macam-macam ketika Musa alaihissalam kan dikahwinkan dengan anak orang yang dia tolong tu kan. Ketika dia cakap macam tu je. Tak ada kena buat stamping, perakuan akad sumpah, jumpa lawyer angkat tangan. Dia satu benda ada orang tanya saya baru ni. Kan, ada orang tanya saya baru ni, kan kenapa dalam swearing, dalam mahkamah angkat tangan kanan? Siapa tahu? Saya pasal orang tanya, saya cari. Rupa-rupanya zaman dahulu, orang Inggeris dengan Mak Saleh kan, diorang tak ada rekod berkenaan penjenayah. Penjenayah siapa yang pernah kena tuduh buat jenayah, tak ada. Tapi normally bila penjenayah itu masuk penjara, dia akan gunakan besi panas tanda tangan. Jadi bila angkat tangan kan, swear, dia kena angkat tangan tunjuk tangan dia tak ada apa-apa. So kalau tangan dia ada tanda lambang, maksud dia orang tak terima lah penyaksian dia. Oh, saya kata macam tu. So sebenarnya akad sumpah tak payah tu, kita cakap lafaz mulut tanpa angkat tangan pun sah dah. Dia branding tau, dia ada ni gunakan besi panas. Ada lambang. Jadi ni yang keluarkan ni satu jurnal lawyer punya jurnal. Dia terangkan. Dia kata benda tu berlaku sebab untuk tanda penjenayah. So jadi bila dia angkat tangan, raise your right hand. Kan dia kata kan? Macam tu. So dalam istilah sebenarnya berjabat tangan untuk akad nikah tak perlu. Kan bantal besar tak perlu. Lafaz cukup dah. Pasal dia adalah bantal besar kan. Tak ada bantal besar orang tak ada akad nikah. Tak ada bantal besar. Kan dia tu macam tak legal pula. Boleh je. Lafaz tadi. Salam tadi pun tak apa. Kalau dia kata lafaz macam ni mulut kan, lafaz jalan. So yang kita sebut sekarang ni tapi oleh kerana norma masyarakat kita sekarang ni,
mungkin tak berlaku pelafazan nikah tanpa apa upacara tadi. Biasa nak nikah dah tarikh dah ada. Setuju dah. Pelafazan tak dibuat lagi. Kadang-kadang kata lafaz, tapi sebenarnya kalau ikut dengan Islam, lafaz saja jadilah. Walaupun tak ada buat, tapi tak jumpa jabatan agama Islam. Walaupun tak jumpa agama Islam, kalau yang cakap tu bapak dia, wanita tu ada, saksi ada, lafaz kan cukup dah, lepas dah. Berjalan. Tapi biasanya kalau buat macam tu kena denda lah dengan jabatan agama Islam kerana menjalankan nikah tanpa izin. Dia kena ada izin sebenarnya ambil apa ni, nikah apa luar kawasan, nikah dalam kawasan. Jadi dia ada permission untuk nikah. Macam dalam Inggeris lah, kena dapat license kan. Dapat license untuk nikah baru nikah. Jadi benda macam tu kita kata sebenarnya Islam tak ada lesen tadi. Nikah itu sah. Cuma anda akan berhadapan dengan apa lah, jabatan agama Islam dan sebagainya akan dipersoaljawab dan sebagainya. Tapi pasal bapak nikah kan sah. Tak ada siapa kata tak sah. Faham Okey. Tapi bila tak lafazkan mahar, ikut zaman semasa. So, jadi Ibn Mas'ud kata apa? Dia kata untuk wanita tadi mahar penuh ataupun mahar yang seumpamanya, kalau tak sebutlah. Dia kata okey, tanpa sebarang kurang, tanpa melampau, dan ke atas dia iddah. Iddah ke atas dia. Dan ke atas dia warisan harta. Warisan harta dapat Macam kata kalau dia mati-mati, suami tak ada anak, dia dapat 1/4. Confirm dapat. Akad nikah terus mati, confirm dapat. Mana warisan harta dapat, mahar dapat, iddah kena. Itu apa? 4 bulan 10 hari. Mana asalnya kira apa? Kira Ibn Mas'ud kata ini pendapat aku. Ini pendapat aku. Lalu telah bangun Ma'qal Ibn Sinan Al-Ashja'i, sahabat Nabi SAW. Dia kata apa? Sami'atu Rasulullah SAW qada bihi fi Barwa'a binti Washiqin. Dia kata aku dengar Nabi putuskan ini macam kau putuskan ni kepada Barwa' binti, bukan Barwa' Ain. Orang Islam kita ni masalah, nama-nama Arab ni kadang ni sikit. Okey, Barwa' binti Washiqin. Mana pada salah seorang wanita dan Barwa' binti Washiqin, Nabi hukum macam tu. Maksud dia untuk dia mahar penuh. Mahar penuh tanpa kurang, tanpa sekian. Atas dia iddah. Iddah kena 4 bulan 10 hari. Tak boleh lepas macam dapat duit tu, nak kahwin siapa tak boleh. Duduk diam-diam. Ini aku dah pakai gencu dah. Kan? Tak boleh. Tak boleh tayang diri, tak boleh sekian dan sebagainya. Pakai baju menarik diri, menarik perhatian ke, pergi majlis kerajaan. Ada family je. Walau family je. Dia kena buat benda berkenaan, tahan diri dia. Jangan keluar ruang berkenaan. 4 bulan 10 hari. Dan warisan harta berjalan. Kalau pergi majlis ilmu, Ustaz? Majlis ilmu pun elakkanlah. 4 bulan 10 hari. Zaman sekarang kita alhamdulillah YouTube ada apa live stream lagi kan, nak jalan juga kenapa, tapi tu masalah lah. Dia masalah tapi yang masalah dia. Pahala dia lain, Ustaz. Pahala dia lain. Tak, Allah Ta'ala berikan ikut niat. Kalau kita hadir dalam kelas, niat salah, kosong juga. Macam hari ni aku nak tayang jam baru aku. Jam baru aku. So, jadi macam datang kelas je gagal. Walaupun datang kelas, memang ustaz tu mengajar Quran dan hadis, orang semua nangis, dia kosong. Kan? Datang nak tayang tudung baru ke? Kan? Ni tudung baru ni, fashion terbaru. Rosak. Kan? Spek baru. Pasal apa tak? Dia niat betul salah, main peranan besar. Walaupun tak hadir kosong pun ada. Tak hadir, diberi pahala pun ada. Nak datang tapi tersangkut. Kenapa? Kaki sakit. Dan Allah Ta'ala akan beri pahala penuh. Dia sama seperti orang nak bangun malam, nak solat malam, tapi tak dapat jaga, maka Allah Ta'ala beri pahala penuh. Orang nak pergi mati syahid, berjihad, tapi tak dapat keluar kerana halang-halangan yang menyebabkan dia tak boleh keluar, maka Allah Ta'ala beri pahala penuh. Nabi SAW keluar ketika dalam perang Zatul Riqaq, pergi jauh tu, sampai ke sepanjang Jordan. Tabuk? Mutah. Okey. On the way pergi tu, dia Nabi kata dengan para sahabat, Nabi kata di Madinah tu ada satu kumpulan manusia yang tidaklah kamu semua ni naik bukit, turun lembah dan sebagainya, melainkan mereka bersama kamu segi pahala. Menyekat mereka keluar kemiskinan, mereka tak ada duit nak keluar. Mereka keluar pergi perang bukan tak ada modal, kena ada modal. Kenderaan mungkin tumpang orang, tumpang bang. Ikut belakang tak boleh kan. Jalan jauh nak tumpang belakang orang. Jenuh lah. Tak boleh macam tu. Kan? Tak ada bawa makanan lah. Tumpang sikit. Tak boleh. So kenapa orang keluar tu dia kena buat bekalan betul-betul. Mana jihad kan free. Itu kenapa bila Osman bin Affan radhiyallahu anhu dia tanggung tentera untuk peperangan. 2 kali peperangan. Dia tanggung semua sekali. Kenderaan, makanan, peralatan dan sebagainya. Memang besar.
Dia anggap besar. Sebab apa? Menyediakan untuk tentera itu pergi perang. Pasal dia payah. Jadi orang yang tak dapat keluar kerana kemiskinan, walaupun tak keluar, orang ni naik bukit turun bukit, pahala dia orang dapat. Macam tu kan masalah datang kelas agama. Kalau dia kata kenapa tak boleh keluar? Sebab Allah tak bagi, aku elakkan diri. Nanti kan kalau asyik keluar, nanti kan ada pakcik-pakcik jiling. Kan? Tu baru tu. Ya ke? Siapa dia? Janganlah. Mana boleh kan, mula dah boleh klik mata ni. Orang tanya, kau tak ni ke? Tak cek kawan lagi ke? Aku ada kawan aku tengah cek orang tak? Tak masalah kan, tak senonoh jadi dia. Dengan sebab itu tu saya datang. Dia India kat rumah 4 bulan 10 hari, lepas tu keluar. Adalah pula nak keluar juga. Okey. Pahala yang takut kan. Allah Ta'ala berikan pahala. Walaupun ke mana kita duduk, Allah Ta'ala beri pahala yang penuh. Berdasar pada niat kita. Kadang-kadang kita ni kadang masyarakat Malaysia ni sibuk pahala banyak, dia lupa sebenarnya yang berikan pahala Allah Ta'ala, bukan dia. Dia selalu the numbers is there. Kan bilangan jumlah dan sebagainya kita ada. Tapi dalam masa sama yang agihkan benda berkenaan adalah Allah Ta'ala. Berdasar pada niat kita. Berdasar pada niat kita, effort kita. Bukan berdasar pada calculation kita. Yang pasal calculation ni masalah. Pergi umrah kan bilang dah, aku semayang 1,000 kan. Lepas tu pergi singgah Turki. Balik Turki atau pergi singgah Mesir, tengok orang gelik. Tahu tak? Didak 500. Dia didak sesuka hati dia. Bunyilah. Ini saya ada satu syarahan ustaz di Indonesia. Dia kata goyang-goyang sikit baru 300,000 pak. Hilang dia kata. Mana boleh macam tu? Kan? Orang kita kalau dia kata siapa pergi Mesir, pergi ke Mesir. Kemudian ada orang ajak tour naik kapal Nil, cruise Nil. Jangan naik. Confirm ada perempuan gelik. Ada orang kata tak apa ustaz, kita lepak kat atas. Kau tenggelam kapal, tak ada macam orang atas selamat. Tak ada, tenggelam semua sekali. Faham tak? Kalau elakkan kita, pasal kadang-kadang kita punya perangai tidak mahu menolak benda ni, diorang ingatkan kita suka. Bahkan berterusan mereka buat. Bahkan kalau nak betul lintas Sungai Nil tu, pergi pagi. Pagi, siang-siang, nampaklah kiri kanan tu ada apa. Malam tak nampak apa. Gede. Lepas tu pun pergi kan? Tapi cerita dia, kalau siang tu kita naik sampan tu, kita bayar 50 gini. Berapa ringgit? 50 gini tak ingat. Boleh lintas pusing-pusing. Kita ingat tu betul, kita komplain kan. Ingat tu tahun bila dah pergi. Pergi, diorang ajak naik kapal cruise. Saya ingat dulu kawan-kawan pesan, kalau naik cruise kapal ada gelik. Kapal ada gelik. Saya diam lagi tak cakap apa. Habis pasal waktu tu pergi tu diorang kumpulan 27 orang. Kita strength kuat apa, family saya saya pergi 9 orang. So kuatlah kan, kuat jumlah yang ramai. Jadi kalau dia kata kita tak nak tu, orang pun terkesan. Jadi bila dia orang kata cruise kapal, saya diam lagi. Lepas tu kan tiba dia kata hari ke berapa tu dia cakap okey nak kumpul duit $30 for each person, $30. Kemudian naik cruise kapal dan dia kata akan inilah kita akan dia cakap, dia kata ada belly dancer, dia cakap itu. Dia kata saya kena buat bentuk saya tak usah pergi. Awal saya pangkah terus, saya kata tak boleh. Ada golek gelik bah, dia kata. Dia cakap itu. Jadi ada orang kat situ, dia kata dia diam lah, dia kata ada dia punya mutawif tu perempuan. Dia kata apa? Alah ustaz, tok mata je. Saya cakap kuat. Saya kata, besok nak pergi singgah Madinah, nak pergi kubur Rasulullah. Hari ni gelek-gelek, kan tenggelam kapal kan, siapa tak tanggung? Cakap itu. Semua tak pergi. Semua tak pergi. Saya bising itu, saya saja cakap kuat. Saya cakap kuat. Saya kata serius kan, saya kata. Takkanlah benda berkenaan. So komplain. So tak pergilah. Ada 4 orang, satu family tu degil nak pergi juga. Pergi lantak kan. Orang lain lepak kat hotel, keluar jalan-jalan, boleh buat macam aktiviti lain. Tak ada benda pun, nak sekat nak makan, hotel ada makanan. Lepas tu bila kita pergi komplain kan, so besok paginya bas bawa lah pergi. So kita pergi jumpa orang ada boat kan, kita bayar 50 gini dan sebagainya. Dia kata 15 minit, kita nak sekejap je. Dia nak pusing lama 15 minit. Pusing kan, dia bagi lama. Tadi kita naik sekejap, boleh naik semua orang atas boat tu, pergi ke hulu, pergi kilir, tangkaplah gambar sangat. Nak pergi gogok air Sungai Nil pun boleh. Tapi kena faham. So kadang-kadang benda macam ni kena cakap supaya berhenti. Jadi ada orang dia ingat bahawa dah buat ibadat, kita gelek-gelek sikit, kurang didak sikit. Dia calculate kan, 100,000 solat di Masjidil Haram, ini 140,000, dia kira campur-campur, dia ingat dia ada juta-juta pahala. So goyang-goyang sikit tak apa. Ini salah. Dalam Islam kita akan claim macam tu. Dosa pahala kita Allah Ta'ala je tahu. Mungkin ada benda kecil yang kita buat, Allah Ta'ala pandang itulah saja. Allah Ta'ala pandang. Yang lain semua hangus pun ada. Dengan sebab itu kita kata, dengan sebab ini jangan terlampau kalkulit sangat. So kalau dia kata edah, duduk diam. Allah Ta'ala bagi pahala pada kita. Ya Allah, aku nak niat nak keluar, tapi kerana engkau arahkan jangan keluar, aku tak keluar.
Allah Ta'ala akan beri pahala penuh. Jangan bimbang benda tu. Niat tiap hari memang nak niat nak keluar belajar. Nanti kadang-kadang dah lepas iddah tak nak pula belajar. Hilang pula, pergi melancong. Aduh, mana pergi? Europe, pergi sekian. Europe, pergi sekian. Pula, hilang pula. Time iddah tu beria sangat nak pergi. Lepas iddah tu hilang. Mana pula akak tu? Hilang pula. Masalah juga. Jadi kena jaga bab ni. So, jadi, maka bila dengar kata-kata daripada Ma'qal bin Sinan al-Ashja'i, dia kata Nabi telah putuskan macam tu untuk apa? Barwa' binti Washiq. Ibnu Mas'ud gembira sangat-sangat. Sebab apa? Sebab fatwa dia keluarkan bertepatan dengan arahan Nabi SAW kepada seorang wanita ketika Nabi hidup. Yang mungkin dia tak dengar. Pasal kita dah terangkan berkali-kali. Setiap para sahabat Nabi SAW bukan dengan Nabi 24 jam. 24/7 tak ada. Ada separuh tu seminggu sekali, seminggu 4 hari, seminggu 5 hari. Hari lain dia kerja. Hari tentu dia duduk dengan Nabi SAW, kemudian hari dia kerja. Macam Umar, seminggu-seminggu. Week per week. Seminggu dia jaga kebun, dia dan jiran dia, binatang-binatang mereka bela. Seminggu lagi dia lepak dengan Rasulullah SAW. Jiran dia jaga. Kemudian dia buat macam tu. So jadi alternate macam tu. Ibn Mas'ud tak dengar kisah tadi, tapi Ma'qal bin Sinan al-Ashja'i dengar. Dia dengar, dia ceritakan balik bahawa Nabi putuskan benda berkenaan macam tu. Maksudnya untuk wanita yang akad nikah terus mati suami dia. Akad nikah terus mati. Atas dia mahar penuh. Berapa banyak yang disebutkan akan diberikan, tanpa kurang, tanpa lebih. Kemudian ke atas dia, kena ke atas dia 4 bulan 10 hari. Sekalipun suami tak sentuh lagi. Lain juga apa? Dapat untuk dia warisan. Warisan harta dapat. Dapat sama sekali. Tak ada yang kena apa, tak ada yang dirugi apa. Yang cuma kena tunggu, tahan diri. Jangan gunakan duit tu. Banyak ni, boleh kahwin lagi ni. Kata-kata. Tak ada. Tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Okey? Dan tidak keluar daripada itu melainkan orang yang tak keluar dari tajuk ini kecuali orang yang dimatikan terhadapnya suami dia dalam keadaan dia hamil. Wanita hamil saja yang lain daripada ini. Bab lain yang wanita yang tak ada haid lagi, haid putus, wanita yang haid putus, tak ada haid dan sebagainya, dengan 4 bulan 10 hari macam banyak. Sebenarnya tambah sebulan 10 hari je berbanding dengan iddah biasa. Iddah biasa kan 3 kali suci, berganti dalam 3 bulan. Tambah lagi 10 hari, sebulan 10 hari, itu je. Dengar cepat bulan 10 hari, lamanya. Tak lama. Sama je. Jadi semua macam tu. Wanita yang ada haid, yang tak ada haid, dicerai, apa yang kita panggil yang putus haid, melainkan satu je, wanita yang mengandung. Wanita yang mengandung, kerana wanita yang mengandung ni iddah dia adalah apa? Dengan dia melahirkan kandungan dia. Dia apa? Sekalipun dia cuma sempat apa? Sedetik je. Contoh macam dah 9 bulan, 9 hari, tinggal sehari je lagi suami dia mati. So dia beranak aja, habis dah iddah dia. Sekalipun tinggal sedetik je lagi. Kalau dia kata lepas dia beranak baru suami dia mati, 4 bulan 10 hari lah pula. Tapi sebelum dia beranak, suami dia mati walau sedetik sekalipun, maka dia akan ni. Kenapa? Kerana umum lafaz firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat ke-4. Surah At-Talaq ayat ke-4, Allah Ta'ala menyatakan, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang memiliki kandungan, maka tempoh mereka adalah mereka melahirkan kandungan mereka. Lahirkan kandungan dan lepas daripada iddah. Sekalipun tinggal beberapa hari saja lagi. Itu kan 4 bulan 10 hari kan. Dia pasal yang mana panjang pakai yang tu. The longest period kan, yang paling panjang tu. Dia sekalipun sedetik je, sehari je tinggal lagi nak beranak, tiba-tiba suami dia mati. Maka dia punya iddah tadi beranak. Dia beranak je. Maka ni, dan beranak maksud dia beranak tadi sama ada hidup atau mati lah. Tapi macam anak dia mati, tak kira. Anak dia hidup, baru kira. Tak kira. Asalkan saja gugur kandungan dia gugur ke atau beranak, maka automatik ketika itu lepas saja kandungan tadi, terus dia lepas daripada iddah. Singkat Ustaz daripada 4 bulan 10 hari. Walau singkat tu. Walau singkat sekalipun. Pasal dia dah merangkumi semua sekali. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan orang wanita-wanita yang mempunyai kandungan, tempoh mereka adalah mereka melepaskan ataupun melahirkan kandungan mereka. Mana lahir kandungan, habislah dia punya iddah. Sekalipun tinggal 3 hari je lagi. Entah suami dia mati kan, lepas tu 3 hari lepas tu dia beranak, habislah iddah dia. Baru mengandung dah 9 bulan lah. Dah kena tunggulah kan, kita dalam tempoh perkahwinan. Pasal wanita yang mengandung, dia punya iddah selagi tak gugurkan kandungan, atau tak gugurkan kandungan, tak lepaskan kandungan, lahirkan kandungan.
Okey. Masa selagi tak keluar kandungan dia, selagi tu dia dalam iddah. Dia dalam iddah lagi. Hatta kalau dia diceraikan pun tak boleh dinikahi sebelum dia naik anak. Okey, ni beza kalau wanita yang mengandung dua. Satu mengandung anak dengan perkahwinan, satu mengandung anak nikah. Okey. Kalau wanita yang dikahwini oleh orang, diceraikan, kemudian dia, dalam keadaan tempoh tadi dia mengandung anak suami menceraikan dia. Okey. Dalam konteks ini memang dia selagi tak beranak, selagi itu dia punya iddah berjalan 9 bulan lah. Kan kalau dia gunting gajah 10 bulan lah. Tak, dia kata gunting gajah ke 12 bulan. Wallahu alam. Ada kata Imam Syafi'i dahulu dikandungkan oleh mak dia lama. Wallahu alam. Saya tahu lagi ke tidak kan. Tapi cerita dia itu. Jadi maksud dia kalau kandungan tu lama lah. Yang penting dia punya kandungan tadi tak lahir, selagi itulah dia tak boleh dikahwini oleh siapa. Dia dalam iddah. Masih lagi hak milik suami yang menceraikan dia. Okey. Suami ceraikan, jadi tak boleh kahwin. Ada pun wanita yang kita panggil mengandung bukan dengan pernikahan yang sah, dia boleh dinikahi bila masa sebenarnya. Ini jumhur para ulama pakai. Kerana apa? Kerana mereka ni tidak ada iddah yang sah dalam Islam. So cuma masalah bin anak tadi takkan boleh bin lah bapak yang kat nikah tadi. Tu je. Tak boleh dibin pada bapak tersebut. Sekalipun nikah, ni baru nikah 2 bulan ni tak apa kot. Tak ada. Dia tahu mengandung je, nikah, maka anak tadi memang bukan anak dia. Tidak boleh bin pada dia. Terutama kita sekarang ni atas dasar kata takut malulah budak tersebut dan sebagainya, maka jadilah kisah-kisah macam ni. Bin tak boleh. Confirm tak boleh. Masalah boleh, tak maulah boleh. Bin kan mesti ke bin dan ibu lah Ustaz. Bin ibu. Hukum dia syariat. Kalau tidak maulah boleh tak? Boleh pakai. Jangan pakai nama bin. Itu je. Bin tak boleh. Ayah dia yang Maulah, ayah yang nikah tu boleh. Boleh. Maulah boleh. Jadi Malaysia boleh pakai maulah. Saya rupanya Malaysia tak tahu kes berkaitan dengan bin dan maulah. Di Malaysia ni boleh pakai maulah, orang bawah jagaan, bawah tanggungan. Dia maulah ni 2 meaning tau. Satu meaning kepada yang atas, maksud dia Tuhan, penjaga, pemelihara. Tu yang maulana. Yang nyanyi maulana kan dia nasyid kan maulana kan. Jadi maulana tu maksud dia Tuhan kami. Tapi dalam masa sama diterbalikkan juga meaning dia adalah orang bawah jagaan. So anybody under protection of somebody, dia panggil maula juga. Macam Humran maula Uthman, atau Thauban maula Rasulullah. Thauban maula Rasulullah. Seorang lelaki nama dia Thauban. Dia ni orang bawah tanggungan Rasulullah SAW. Dia biasa benda ni berlaku zaman di tanah Arab. Bila orang tu bukan penduduk tempatan. Dia bukan penduduk tempatan, nak tinggal di negara berkenaan, perlu ada di bawah tanggungan sesiapa. Sebab kalau dia buat jenayah dan sebagainya dan tak boleh dibayar, keluarga tu akan bayarkan. Jadi dia bukan mudah-mudah. Faham tak? Dia bahasa dia macam kita sekarang ni, bila contoh macam orang Iran datang bawa dadah, kita tak dapat nak ni pada orang lain. Pasal dia sepatutnya dia kena ada orang yang tanggung dia. Terkenal dengan negara Arab, digunakan kaedah tadi, nak masuk visa haji umrah tadi, ada syarikat buat jaga kita sebenarnya. Kalau apa-apa jadi, kita hilang ke dan apa buat benda, diorang akan ditanya. Faham tak? So konsep tu bagus daripada satu aspek, tapi kadang timbul manipulasi dan sebagainya kan. Pun ni juga semua kena lintas dia. Pun masalah juga. So konsep dia macam muasasah haji tuan-tuan pergi kan. Muasasah tu dia ditanggungan lah. Makan, tempat tinggal, hilang, sakit, nak tanam, nak apa, semua dia akan tanggung. Jika tidak, orang tu akan tanggung sendiri, dan masalah akan timbul. So sebab itu maula ini maksud dia orang buat tanggungan. Maula juga maksud tuan. Tu dia kata maulana kan. Tapi orang India pakai maulana ni pada orang beralim pun dia buat maulana kan, maulana asri, maulana sekian. Ya. Yang kalau yang pasal yang wanita yang tak menikah tu, yang mengandung. Lepas tu ada, tak tahu ni hadis ke apa ke, dia kata kalau anak tu belum jadi dalam bentuk janin, tak ada sifat yang sempurna lagi, boleh bentang ke? Tak boleh, tak ada. Bahkan yang membenarkan untuk budak tadi, kalau ni kata kurang 4 bulan dan sebagainya, kalau dinikahi hanya mazhab Hanafi. Tapi kalau ni kata mereka berzina, kena buat hudud dulu, sebab baru boleh binkan anak tu bin dia. Itu pun mazhab Hanafi saja. Ada pun mazhab Syafi'i tak boleh sama sekali. Anak tadi tidak halal dinamakan kepada keluarga. Dia anak tu bukanlah, dia tak salah, anak tak dosa. Tapi untuk dibin pada keluarga tadi, pasal masalah apa tu? Nasab, masalah pewarisan harta dan sebagainya, main peranan kat sini. Maksud dia, kalau dia kata dia dengan bapak yang bukan bapak dia tu tak boleh waris-mewarisi, tak boleh dibinkan nasab keturunan dan sebagainya. Sehingga main peranan besar dalam masalah keturunan. Pasal menjaga keturunan ni antara benda hak dalam Islam. So memang tak boleh, bukan maksud dia orang tu hina. Kadang-kadang anak zina ni tadi, kalau dia belajar agama dan sebagainya, dia lebih bagus kan dari masa ni, dia lebih layak daripada sesiapa yang orang pun walaupun Said sekalipun. Dia orang keturunan mulia,
tapi jahil dan juga bangang, teruk perangai tak senonoh, banding dengan orang yang anak haram tapi dia belajar agama dan sebagainya, dia akan mempunyai kelayakan tinggi. Hatta ada qualification untuk dikahwinkan dan sebagainya, dia layak. Tak ada macam dia tak boleh ni anak ni orang nikah. Yang ni bagus. Walaupun jahanam tak senonoh, perangai tak bagus, tapi dia ni keturunan baik-baik. Tak, bukan macam tu. Pasal takwa itu ada ukuran. Takwa adalah ukuran. So tidak kita jadikan alasan. Tapi masalah akad nikah selepas janin terjadi, dan biasanya wanita hanya sedar dia mengandung lepas 2 bulan. Dan lepas 2 bulan sebenarnya janin tu rupa orang dah. Tak boleh tengok gambar? Tahulah ada gambar tidak? Ada gambar. Dia dalam istilah dia panggil apa? Kalau siapa-siapa rajin buka multidimensional human embryo, dia ada satu website. Dia letakkan gambar janin. Saya tunjuk depan lah. Dimensional human embryo. Okey. Dia gambar ni, okey, tengok depan Dia tunjukkan berkenaan dengan stages of janin. Okey. Dia buat daripada 13 ni Carnegie stage. Mana macam mana embrio tu menjadi fetus. Okey. Dia buatlah hari 13 stage 13 hari 28, stage 14 hari 32, stage 15 hari 33. Dekat situ kalau kita panggil belajar, kita ada description waktu ni apa jadi. 44 hari 44 stage 18, 19 47, 23 stage 23 hari ke apa 56. Ni muka kambing ke muka orang? Kan tengok tak? Ni manusia. Ni ke kambing. Memang saiz dia kecil sangat. Dalam 5mm kan, paling 5mm tu ada saiz dia macam tu besar ni. Tak, sifat dah ada dah. Ini kurang 2 bulan, 56 hari. Sejanin terdapat rupa manusia dah. Bukannya rupa segumpal darah, apa seketul daging ke, tak ada. Dia memang rupa manusia. Dan ada gambar lain yang saya tunjukkan. So dia ketika ni memang dia manusia, bukannya kambing kan. Maksud dia macam ni kan, nampak? Rupa orang ke rupa apa? Kan? Dia punya projektor tak ni sangat. Tapi memang kita kata kaki ada, bahkan dia punya apa? Dia punya kemaluan dia pun dah develop. Semua sekali benda berkenaan rangka dah siap dan sebagainya. So rupa orang, tapi saiz dia besar ni lah. Dalam apa dia kata 5mm selebar, ambil satu. Besar jari tu. Besar ni. Tapi bila orang gugur, dia akan hancur sebab tak jumpa macam. Memang pasal automatik badan manusia dia akan hancurkan lu baru buang. Bila buang tu keluar dah hancur dah lah sebenarnya. Cari-cari tak jumpa. Mana mata dia? Tak ada. Kan? Tak ada. Kan? Cari mata. Kan? Tak ada, tak jumpa. So, kalau ini umur dia, mana boleh kita nak kata tak ada rupa? Tak ada bersifat. Orang tu kata kalau keluar tak ada sifat, rupa darah je. Tak, dia dah hancur. Hari ke-56, masa perempuan minta, kan? Bulu bulan. Cak-cak 2 bulan. Kan? 2 bulan tu budak tu dah ada rupa. Bukan bulan keempat. Orang kita salah faham, dia kata bulan keempat baru ada rupa. Salah. Masuk nyawa tadi bulan keempat pun masa ada bahasan lagi. Sebenarnya hadis Nabi SAW yang datang dalam Bukhari Muslim, dia tak ada kata inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Tak ada. Dia tak kata 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Bukan. Bahkan 40 hari itu satu je. The 40 days yang Nabi sebut tu sekali je. Pasal dalam Sahih Muslim Nabi kata apa? Inna ahadakum, sebenarnya seorang kamu, yujma'u khalquhu, dihimpun kejadiannya fi batni ummi, dan perut ibunya, arba'ina yawma, dalam masa 40 hari. Thumma, ini dalam Sahih Muslim thumma yakunu fi dhalika, kemudian dia jadi dalam itu, dalam apa 40 hari itu, alaqah, misal dharik, macam itulah, tak ada apa benda berlaku, itulah dia. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan misal dharik, kemudian dia jadi dalam 40 hari yang sama, mudghah, macam itulah. Kemudian thumma yursalu ilaihil malaku, kemudian baru diutus pada malaikat dalam masa 40 hari itu. Lepas tu cuma hari ke berapa, saya ingat Syekh Al-Majid Az-Zindani, guru saya, dia bila ditanya berkenaan perkara ini, dia jawab dengan cara apa? Dia kata nak tahu benda ni mudah. Cara dia dengan tanya balik pada orang yang tanya tu, bila baby bermimpi, bila bayi bermimpi. Kan kita kata ini boleh dicek sebab gelombang mimpi elektromagnetik, gelombang elektrik bagi mimpi, dia tak sama dengan gelombang ketika jaga. Maka orang tu mimpi ke tidak, kita boleh tahu. Jadi bila diorang scan pada baby tadi, diorang boleh tahu. Ada yang kata, ada yang sebut hari ke-90, ada kata ada yang ke-59. Banyak pendapat yang datang. Tapi secara tak langsung kita kata, dari situ kita tahu bahawa dia dah ada roh. Pasal roh ada, baru ada
Mimpi, tak ada roh, tak ada mimpi. So ada mimpi, ada roh. Itu cerita dia. Pusing-pusing balik. Okey. Jadi konsep dia, bulan kedua kalau diceraikan wanita dia, memang dah ada. Dah ada dah, baby tu dah ada. Dah rupa ini 56 ni. Kecil, yang 5mm macam tu kan saiz dia. Kecil, tapi bila dia crush lah, dia akan buang lah kalau dia kata dia gugur. Tapi itulah saiz dia, rupa dia. Rupa dia macam tu. Bukan rupa segumpal darah, bukan rupa seketul daging. Ada tangan, ada jari. Jari tu naik dah. Jari kaki pun dah ada, nampak tu? Maka kemaluan dia pun keluar. Okey. Saya nampak. Jadi secara tak langsung ini rupa janin pada hari yang ke-56. Atau kita kata sebelum 60 hari lah, dah ada dah. So mana datangnya kita kata nak kata masalah roh tadi? Sebab kenapa jumhur para ulama mengharamkan penguburan anak sebaik saja diketahui macam apatah lagi kalau kita lepas 2 bulan. Normally orang tu tahu dia mengandung lepas 2 bulan. So haram dia gugurkan anak tadi. Pasal masalah roh masuk ke tidak bukan kerja kita. Tapi kalau dia kata nak tahu baby tu ada rupa manusia ke tidak, 2 bulan ni rupa dia. Ni 2 weeks. 2 months. 60 hari punya rupa. So apa lagi hak untuk kita gugurkan dia? Rupa orang dah. Kalau ketul darah kan kita kata ampun lagi kan. Tapi peringkat itu adalah pada hari 14. Hari 28. Itu darah atau daging berketulan tulang baru nak jadi. Itu hari dia. Adapun sekarang ni dah rupa orang dah. Bahkan dipanggil lepas daripada hari yang ke-60, 59 atau 60 dia panggil fetus. Dia pembesaran berlaku saja. Tapi masa dia rupa manusia tadi start daripada hari 40. Dia start develop rupa manusia. Kat sini kan. Contoh dengan gambar rajah tadi. Contoh kat sini. Okey. Kat sini kan. Start dari sini tak ada rupa orang, tak ada rupa. Dia start sini ada rupa manusia. Hari 44. Kat sini ada start jadi rupa manusia. So sini permulaan dia. Jadi macam mana orang tu nak kata saya tak bunuh bayi berkenaan? Macam mana nak kata? Sebab itu kita kata penguburan tu haram. Tapi masalah penamaan bayi tadi, kita balik pada asal. Dalam mazhab Syafi'i kita kata memang tak dibenarkan sama sekali. Sama sekali tak dibenarkan budak tadi, bayi tadi atau baby tadi dinamakan, diban kepada bapa yang nikah. Meskipun nikah dia sah, tapi tak dibankan kepada bapa tadi. Kita takkan dibankan setelah mana dia jadi di atas bentuk tersebut. Kalau dia jadi dalam pernikahan dia, walaupun dengan bapa biologi, walau bapa biologi sekalipun. Hatta dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bapa biologi tadi takkan diwarisi harta dia dengan bayi tadi. Bahkan dalam kes satu persoalan yang jumhur para ulama tolak, Imam Syafi'i kata hatta kalau dia kahwin dengan anak zina dia pun tak ada masalah. Sebab tak relate. Bukan dia punya anak, daripada dari segi konsep nama dan sebagainya boleh kahwin. Imam Syafi'i gunakan macam tu. Tapi secara asal jumhur para ulama kata tak terima lah. Kan keji lah, buruk lah. Tapi kalau anda kata dia nikah, tak menjadi masalah. maknanya kita boleh walikan budak tu. Tak boleh walikan. Zaman kita sekarang ni alhamdulillah banyak orang takut nak nikahkan sendiri anak, maka semua serah pada wali hakim. So alhamdulillah, jangan takut, sah. Nikah banyak sah, tak ada masalah. Dia serah wali hakim, so kerajaan nikahkan tak ada masalah. Kalau anda kata dia bukan wali yang sah, nikahkan budak tersebut memang tak sah kahwin. Faham Jelas? Ya, sambung. Baik. Jadi dan Ibnu Abbas dahulu melihat, bahawa wanita tadi kena menanti atau menunggu dengan apa? Dengan tempoh yang paling panjang daripada apabila dia beranak. Dia beranak tadi, mana tempoh paling panjang dia kata. Itu yang inilah atau mana sama ada dia kata 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Bagi menghimpulkan ayat tadi. Ikut Ibn Abbas dia kata macam tu. Dia kata wanita tadi sambung pula dengan yang berikutnya 4 bulan 10 hari pula lepas tu. Tapi dalam masa sama jumhur ulama menolak. Kalau kata tengah-tengah awal kan, contoh macam suami dia mati ketika baru 2 bulan mengandung, so dia akan tunggu sampai itulah. Katakanlah ini Ibn Abbas punya pendapat, katakanlah 3 hari lagi tinggal dia beranak, suami dia baru mati. So jadi 3 hari dengan 4 bulan 10 hari, ambil mana satu? Ibn Abbas kata ambil 4 bulan 10 hari. Tapi ini pendapat ni marjuh lah di sisi ni pasal berdasar pada konteks ini, ambil pada itu saja. Dan dia kata kerana nak humpulkan antara 2 ayat tadi. Dan ini adalah pengambilan yang baik dan juga laluan yang kuat. Kalaulah tidak apa yang sabit daripada sunnah Nabi SAW, daripada hadis Subai'ah Al-Aslami yang dikeluarkan dalam Bukhari Muslim, bukan dari satu tempat mana ada hadis yang lain
salah seorang wanita tu, dan kita akan baca lagi, dia telah elok dia beranak. Suami dia mati, tak lama tu dia beranak. Lepas tu bila dia berhias, ada orang bising kat dia. Lepas tu dia kata Nabi SAW dia kata Nabi SAW tak pernah nikahkan dia. Jadi maksudnya hadis tadi menyebabkan pendapat Ibn Abbas tadi tidak dipakailah sebagai yang kuat. Okey. Cara Ibn Abbas himpunkan dua ayat tadi bagus. Tapi masalah sekarang ni ada hadis Nabi yang menerangkan bukan macam tu. Okey. Dan firman Allah Ta'ala dalam ayat berkenaan, Allah nyatakan fa idza balagna ajalahunna, dan mereka bila sampai pada tempoh mereka, fala junaha alaikum, maka tak ada kesalahan ke atas kamu pada apa yang mereka buat pada diri mereka dengan baik. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha meluas pengetahuan terhadap apa yang kamu lakukan. Okey, dia ambil faedah daripada ayat ini, wajib untuk menahan diri menahan diri seorang wanita tadi ke atas orang yang mati suami dia tadi dengan tempoh iddah berkenaan. Tahan diri dia, jangan berhias, jangan tunjuk diri kat orang, jangan anything. Kalau macam kita kata Facebook pun tinggalkan. Dengan Facebook kan maksudnya husband I, jangan kata nanti mari chatting, I'm petty for you bla bla bla, mula start dan tu sama je, tak boleh. Anything attract kepada benda berkenaan tak boleh. Okey. Kerana sabit dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim, daripada bukan satu lafaz saja, daripada Ummu Habibah dan juga Zainab binti Jahshin Ummul Mukminin, ibu orang beriman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal untuk wanita tu'minu billahi wa yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, an tuhadda ala maitin fawqa thalath, untuk berkabung berkabung ke atas mayat lebih daripada 3 hari. Okay, illa, kecuali ala zaujin, kecuali atas suami je. Macam dia nak berkabung. Kalau dia kata yang mati tadi pakcik dia, mak dia, bapak dia, okey, dia tak boleh nak berkabung lebih dari 3 hari. Within 3 days tadi maksud dia kalau dia kata dia tak nak buat urusan apa ke, tak nak campur dengan orang ke, nak bersedih-sedih sangat ke dan sebagainya, silakan. 3 hari je. Tapi anda kata tak boleh, the best 3 hari dia kena buat kehidupan macam biasa balik. Bahkan haram untuk dia kata tak nak bercampur dengan orang, tak nak sekian sebab apa? Bapak saya mati 10 bulan lepas. Tak boleh. Kan tak boleh. Benar 5 hari lepas tak boleh. Maksudnya dia 3 hari saja dihalalkan untuk dia. Pasal tak, okey, kenapa kalau kepada wanita? Sebab lelaki tak buat kerja macam ni. Sebab lelaki kalau dia kata dia berkabung macam tu lepak, maka besok lusa nak makan apa? Kan kata dia tak nak ni, habis tak ada kesian dia, maka habis tak ada. Jadi benda ni akan menyebabkan masalah. So dalam hadis Nabi ni Nabi tegur berkenaan wanita. So kenapa wanita saya tegur? Sebab apa? Wanita lah biasa lebih sedih berbanding dengan lelaki. Tapi dihalang untuk wanita yang sedih tadi pun 3 hari saja. So lelaki jangan ada jadi wanita. Itu je konsep dia. Sedih itu sedih, tapi anda akan teruskan hidupan. Contoh nak sedih kan. Pasal lelaki kalau dalam peperangan, lagi ada orang dibunuh, takkan dia berhenti, pasal aku mati. Dia kata kan. Lepas tu musuh tengah serang, mana boleh nak berkabung kat situ. Dia akan teruskan perjalanan dia. So untuk wanita lain 3 hari dibenarkan, okey. Kecuali ke atas suami, maka dia 4 bulan 10 hari dibenarkan dia berkabung. Tak bercampur dengan orang ke dan sebagainya, untuk dijaga. Pasal dia ada 2 aspek. Respect towards the husband, satu. Kan memang kita kata pasal suami mati dia ada iddah, tapi lebihkan sikit je. Iddah dia berjalan. Iddah yang biasa sepatutnya ada, memang ada lah. Pasal bila wanita tadi kehilangan suami ataupun macam dia tak bersuami lagi, jadi tak bersuami. Asal bersuami jadi tak bersuami. So memanglah dia ada 3 kali suci tu dia tetap kena iddah sebenarnya. Tapi yang ini dia extend lagi untuk apa? Kerana suaminya yang mati. Barulah kita kata dia tambah sebulan 10 hari saja berbanding dengan iddah biasa. Kalau iddah biasa berdasar pada apa? Bersih atau suci, yang jumlah dia lebih kurang dalam 30 dalam 3 bulan, lebih kurang 3 bulan. Kan 3 kali haid atau 3 kali suci lebih kurang 3 bulan. Tapi yang ini 4 bulan 10 hari tadi, dia sekali dengan tu ada respect untuk suami. Dia berbeza dalam masyarakat jahiliah dahulu, dia lain. Ini dia terang kat sini. Dia apa? Dalam Sahihain juga daripada Ummi Salamah, bahawa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna benati tufiya anha zawjuha." Sebenarnya anak perempuan aku mati terhadap dia, suami dia mati. Wa qad ishtakat 'ainuha, dan mata dia telah ni nangis bengkak-bengkak dah mata dia nangis. Apa nakluha, boleh tak kami celakkan dia? Bahkan yang dia celakkan, mata dia bengkak-bengkak menangis, boleh tak celakkan? Dia celak ni sebenarnya celak atau ismit dia ada daripada batu kan, mineral dia di ni kan, kemudian dia ni sekian. Jadi ismit ni dia elok. Memang dia ada bahan untuk membaikkan mata. Dia bukan main celak-celak yang shadow tu.
shadow yang gitu-gitu tu, bukan. Dah benda tu tengok kat televisyen keluar kan, L'Oreal ke apa, bukan itu. Yang ni celak yang Nabi sebutnya ismit ni, yang kita kata ada manfaat untuk mata, dia bahan semula jadi, natural resource, dia ambil macam tu. Jadi dia biasa celak dia gariskan kat mata, dia elok untuk mata. Ya, macam nampak tu kan apa orang-orang arkam suka celak kan. Memanglah benda tu elok sebenarnya. Ustaz kat Yayasan Taklim tak bercelak sangat, tak dan kot. Tak sempat tu je. Tak sempat. Bukan benda tak ni Nabi galakkan. Tu galakkan. Bahkan setengah para ulama nyatakan, maksud dia cara pencelakan itu digunakan ketika malam nak tidur. Bukan pakai siang-siang macam jing mata tu, bukan. Malam nak tidur. Okay, anyway, celak tu kan. Jadi bila mata dia telah sakit, so wanita ni minta izin dengan Nabi, boleh tak kami celakkan dia? Faqala, lalu bersabda bagi Nabi sallam, la. Tidak. Nabi kata tidak. Kullu zalika yakul. Semua benda disebutlah wanita tersebut ini tidak. Maratain atau salas atau 3 kali Nabi sebut. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, innama hiya arba'ata ashhurin wa ashr. Ia hanyalah 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashrun, dan juga 10 hari. Wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyati tamkuthu sanah. Sebenarnya kamu dahulu, golongan wanita zaman dahulu kalau mati suami kena tinggal tahan diri setahun. Setahun tak boleh kahwin. Bahkan lagi dahsyat tu, dia bahkan dalam hadis yang datang, dia bukan setakat tu, semua sekali dia tinggalkan pakaian dan sebagainya, semua sekali, dan hatta kena duduk dalam satu tempat, buang air kat situlah, makan situlah, macam bilik khas kan. Sampai ke lepas tahun kalau dia keluar, dia pegang anjing mati. So dia mikroorganisma yang ada kan, bakteria yang dia ada, pegang anjing. Tak, ni datang, bukan saya cakap, ni lafaz yang datang daripada kitab fiqh. Terangkan, bahkan hadis Nabi yang terangkan berkenaan dengan setahun tadi, bukan setahun relax tengok televisyen cerita Korea. Faham? Setahun ni maksud dia tanpa sebarang perhiasan, tanpa sekian, rambut tak dihias, tak mandi for 1 year. Tahu tak? Kan ini masalah dia. Kalau orang India terjun sama dengan suami, bakar diri. Ikut bangsa-bangsa lain, wallahu alam, ada bangsa-bangsa yang boleh kena bunuh bini tu sekali banding suami. Alasannya kerana takut bini tadi dedahkan rahsia suami dan sebagainya. Anything, respect of the husband. Zaman dahulu kan banyak bangsa-bangsa dunia ni dianggap suami macam tuan. Kan isteri ni macam possession. Yang di woman ni, woman dia panggil kan. Woman kan, dia perempuan. So jadi the word zaman dahulu jadi macam tu. Jadi banyak jadi kes yang berlaku itu. Islam dia hilangkan benda tersebut. Hilangkan. Memang kita kata ikut masa saya kata tadi, ikut logik memang dia orang kena edah tambah 10 hari lagi, sebulan 10 hari je lagi. Out of respect untuk suami berkenaan, tambah sebulan 10 hari je lagi. Memang dia kena edah berjalan. Edah dia kena tahan diri, tak boleh kahwin dengan orang lain, dan tempoh dalam depan diceraikan memang ada. Sekarang ni dia kematian suami, so ada tambahan dekat situ sebulan 10 hari lebih kurang. Pasal dia punya edah tadi dilebihkan atas dasar kematian suami tersebut. Tapi kalau dia macam bila kes Nabi tegur wanita tadi sebab mak dia sibuk nak hias ini, nak hias itu dan sebagainya. Kan? Jadi Nabi kata jangan, tidak. Nabi kata, sehingga sekali Nabi kata, kamu dahulu ketika zaman jahiliyah, kamu kena tunggu untuk apa? 4 bulan, untuk setahun. Ini 4 bulan 10 hari je. Tunggulah. Kan nak hiaskan sangat anak kan, takut tak kahwin, tak kahwin nanti anak macam mana. So hias cepat. So cepat-cepat masuk market. Marketing kan. Tak tahulah, Allah alam. Ni bukan cakap kat ni. Kadang-kadang manusia ni, ya kita tahu, tapi itu kisah yang mungkin berlaku. Maksud dia apa? Marketing, promosi. Wallahu alam. Tapi jangan buat. So masa 4 bulan 10 hari tadi, 4 bulan 10 hari tu jaga. Masa itu dah yang disebut. Dan dari sini para ulama telah berpendapat, kebanyakan daripada para ulama, kepada ayat ini dimansuhkan oleh ayat berikutnya. Itu ayat 240. Itu ayat yang yang Allah nyatakan, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata ila hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang mati dengan kamu ni dan meninggalkan isteri-isteri, wasiat untuk isteri-isteri mereka ni sebagai ditahan diri dan sebagainya sehingga setahun dengan tanpa keluar rumah. Mana ayat yang dibaca ni menasahkan ayat yang sebelum tu, yang akan datang 240 nanti. Yang mana dalam ayat berkenaan mengajarkan, memberitahu bahawa wanita, pasal kita biasalah, dia dan susunan Al-Quran, tak semestinya ayat yang menasahkan, memansuhkan hukum, dia datang lepas daripada susunan bacaan. Bacaan Nabi yang letakkan, ini duduk mana, ini duduk mana. Kalau kita ikut dalam surah Al-Quran Karim, ada orang tanya saya, dia kata, ada tak Quran, mushaf yang
ikut susunan turun. Kan mula turun apa? Surah Al-Alaq, 5 ayat. Lepas tu berapa ayat? Awal surah Al-Muddathir. Kemudian masa dia kata nak macam tu, mana ada Quran macam tu? Nabi SAW bila setiap kali turun Al-Quran, Nabi akan panggil para sahabat yang tugaskan menulis al-wahyu. Nabi akan kata pada dia, ayat ini yang baru turun ni pada surah yang disebut kisah sekian, lepas ayat sekian. Nabi ajarkan macam tu. So dia punya aturan dia tadi macam tu. Tak boleh kita kata tidak. Hatta macam berkenaan ayat-ayat berkenaan dengan tajuk pengharaman arak dan sebagainya, dia bukan ikut tertib, ikut tulisan, tak tertib, tapi ikut aturan Nabi yang aturkan. So kita ikut aturan itu. So macam juga ayat kita baca sekarang ni, ayat 234 kan. Tapi ayat 240 nanti akan datang berkenaan dengan tajuk yang tinggal setahun tu, yang Nabi sebut tu, tinggal setahun tu, itu telah datang dalam Al-Quran Karim dahulu. Mereka memang menunggu setahun. Kalau dia kata suami mati, maka kita tunggu setahun barulah boleh kahwin dan sebagainya. Sebenarnya dinyatakan oleh Ibn Abbas dan lain-lain. Dan dalam perkara ini ada Ibn Katsir kata ada sedikit ulasan lah, namanya akan datang dalam perakuan dia. Dan matlamat kenapa wanita tadi kena tahan diri dan sebagainya, bahawa berkabung ini adalah gambaran meninggalkan perhiasan yang berupa wangi-wangian, memakai apa yang bawa kepada perkahwinan, yang mengajak orang untuk kahwin. Macam pakai cantik-cantik supaya orang tengok dan gua rasa nak duduk lama-lama dengan dia. Tapi lepas tu di rumah tak pakai macam tu, tak rasa nak lama. Okey. Jadi yang mengajak kepada perkahwinan daripada pakaian atau perhiasan dan sebagainya. Okey. Dan perbuatan berkabung macam ni, tinggalkan perhiasan ni adalah wajib pada iddah wanita yang mati. Dan pendapat yang satu je, tak ada yang lain. Dan tidak wajib pada iddah yang rujuk. Ada pendapat satu lagi yang kata iddah yang boleh rujuk, contoh macam wanita yang dicerai oleh suami dia, dalam iddah dia masih boleh rujuk. Iddah suami boleh rujuk lagi, dia kena pakailah cantik-cantik juga. So that kalau dia kata suami tengok, jadilah cerai, rujuk balik. Kalau dia pakai buruk kan, suami tengok macam padahal tak nak dah lagi. Itu masalah dia ada beza. Pasal dalam iddah boleh rujuk, si isteri tadi kan, si isteri tadi, dia masih lagi dalam jagaan suami tersebut selama mana dalam iddah. So memang digalakkan untuk dia bercantik diri supaya suami tadi tengok balik. Faham tak? Adapun iddah tak boleh rujuk, lainlah pula. Tunggulah, tak boleh, tak adalah dia berhias pasal tak boleh menikahi oleh siapa. So kena tahan diri. Adapun yang kita yang mati suami, macam tu juga. Tak boleh menikahi langsung ketika tempoh berkenaan. Maka jangan hias diri langsung. Iddah rujuk je. Iddah rujuk wanita tadi kena cantikkanlah diri dia untuk suami yang tengah cerai dia tadi tengok juga. Kot-kot tengok-tengok macam tak jadilah cerai kan, dia rujuk balik. Faham tak? Ini kalau pakai baju tak senonoh juga macam tak payah. Padat dah cerai pun dia kata. Masalah, faham? Itu maksud dia. Masalah berkabung. Tinggalkan perhiasan, wangian dan sebagainya. Ni kan kata kena cerai dengan suami tu, waktu kemudian memang saja dia tak mandi, bau busuk dan sebagainya. Lagilah orang tak tengok. Kan pasal dalam matlamat Islam untuk ada iddah tadi, kita bagi peluang untuk mereka bersama semula. Mana suami dan isteri tadi menjadi bersama semula setelah tempoh berkenaan. Harap boleh jadi semula. Itu je. Dengan sebab itu digalakkan untuk kalau wanita dalam iddah rujuk, untuk suami itulah. Yang hias untuk orang lain, jahanam lah pula. Kan berjalan-jalan pergi kan, janda berhias. Tak dah habis iddah lagi dah berhias. Lagi masalah. Kalau rumah tak boleh. Okey. Dia kata apa? Dan dia kata ni. Dan adakah dia wajib pada iddah bain? Iddah bain saya kata yang wanita yang kena cerai 3. Wajib ke tidak? Padanya ada dua pendapat. Okey? Dan ada dua pendapat. Ada kata wajib, ya. Dia macam wanita yang dicerai, yang mati suami. Dia macam tu. Dia kena tinggalkan pasal dia tak boleh dinikahi. Suami yang cerai dia 3 tadi tak boleh rujuk balik. So dia memang haram dinikahi ketika waktu tersebut, maka jangan berhias langsung. Macam wanita yang kita panggil mati suami, pasal tak boleh dinikahi tempoh tersebut. Adapun wanita yang dalam cerai boleh rujuk, dia boleh dinikahi semula oleh suami dia yang menceraikan dia. So beza sikitlah kat situ, Baik. Dan dia kata wajib untuk wajib maka dia kata wajib untuk berkabung ni ke atas semua isteri-isteri yang dimatikan suami dia. Tak kira dia kata tak kira sama ada umur dia kecil ke tak datang haid lagi ataupun yang dah putus haid. Menopause. Mana tu betul? Menopause. Ingat menopause. Okey. Tak kira hamba ataupun merdeka ataupun hamba. Muslimah atau kafirah, sama muslim atau kafirah.
kerana umum ayat ini. Bahkan dalam perkara ini, di sini tajuk dia, bahawa kerajaan boleh tetapkan. Masalah pernikahan ni, kerajaan boleh tetapkan. Macam mana pelaksanaan. Bila disebut para ulama itu, maksudnya untuk mereka pun disekat. Jangan perkahwinan tadi. Pasal benda ni kalau start dibuka saja, lepas cerai boleh terus kahwin, dia akan buat ke masalah. Pasal benda ni akan menjadikan macam pelacuran dan sebagainya, akan tersebarlah. Nikah dengan orang ni, cerai kemudian tanpa iddah. Tanpa iddah, nikah pula dengan orang sekian. Tanpa iddah, nikah dengan orang sekian. Matilah yang tu. Benda tu akan menyebabkan pencampuran nasab. Keturunan akan rosak. Yang sebab itu kerajaan boleh berhak untuk, hatta pada orang wanita kafir pun, boleh dilaksanakan hukum ni. Boleh dilaksanakan hukum ni. Bukan terus-terus nikah je. Pasal once benda dibuat dengan tanpa penjagaan, maka akan menyebabkan mungkin pencampuran nasab. So, macam katakanlah suami yang kafir ni, wanita kafir ni, diceraikan oleh suami dia yang kafir. So, kalau dia kata dia terus kahwin berikutnya, mungkin nasab bukan nasab dia. So, di jalan dilaksanakan. Hatta kalau dia masuk Islam, dikira macam tu juga. So, dia cerai, dia katakanlah wanita tu masuk Islam, dia bercerai dengan suami dia yang kafir, tapi masih lagi bersama tempoh berkenaan. Kemudian dia kalau masuk Islam, kemudian nak kahwin terus dengan yang Muslim tadi. Tak boleh lah. Sebab mungkin benih anak tadi daripada yang kafir tadi. Dengan sebab itu kenapa tempoh 3 bulan 3 bulan ataupun 3 kali suci atau 3 kali haid mesti berjalan sekalipun dia kafir, kena umum ayat berkenaan. Dan berkata As-Sauri dan Abu Hanifah dan juga teman-teman dia, itu yang mengikuti Abu Hanifah, tidak ada sebarang perkambungan ataupun menahan diri daripada perkahwinan ke atas wanita kafir. Tapi saya kata tadi, kalau wanita itu masuk Islam, kan automatik kat situ akan masalah timbul. Takut nanti dia akan katalah dia contoh macam dia dengan suami yang kafir ni, dia berkenalan dengan Muslim, kemudian dia minta cerai dengan ni, cerai. Lepas tu tanpa iddah terus kahwin dengan yang baru. Masalah, takut nanti benih yang sini ada lagi dekat dia. Faham? Okey. Dan firman Allah dalam ayat berkenaan, fa idza balagna ajalahunna, bila mereka sampai pada tempoh mereka, maksudnya putus, iddah mereka habis selesai, fala junaha alaikum, maka tak ada kesalahan ke atas kamu. Ke atas wali-wali yang betul penjaga-penjaga lah, guardian, sama ada bapak dia, atuk dia, adik-beradik lelaki dia, bapak-bapak saudara belah lelaki, belah bapak dia, sepupu dia, siapa-siapa jadi guardian dia, tak ada masalah, tak ada salah ke atas mereka. Fima fa'alna, pada apa mereka lakukan, yakni wanita-wanita yang telah putus iddah mereka ni, mana apa mereka nak buat lepas tu, mereka tak salah, biarkanlah. Benda yang halal lah, benda halal, bukan benda haram. Bukan nampak mereka pergi depan orang ramai tanggal baju, sekatlah. Jangan macam, nak buat macam mana? Orang kata, biarlah dia buat, tak. Bil ma'ruf, dengan benda baik je. Benda baik saja. Berkata Ibn Abbas, bila diceraikan seorang wanita atau mati terhadapnya suaminya, maka bila tamat saja iddah dia, maka tak salah ke atas dia untuk berhias dan buat buat make up dan juga pamerkan diri dia untuk dikahwini. Tapi pamer cara dia bukan cara dia pergi tengah pasar raya. Dia normally bila ada keraian, cara zaman dahulu maksud dia bila ada keraian, contoh macam hari perkahwinan orang lain, dia pergi, dia berhias. So jadi orang lain tengok kan, macam-macam tengok, boleh jadi menantu aku. So dia akan macam tu cara dia. Pasal wanita ni terjaga, tersimpan pada kawasan yang boleh lihat saja. So lepas dia kahwin barulah dia boleh lihat oleh suami dia. So untuk pergi advertise diri kat pasar raya tu bukan cara Islam. Tak tahu advertise diri cara kat pasar raya. Pergi pasar raya kan melarang kat pasar raya, bukan cara dia. Kalau dalam majlis wanita saja ya. Di tanah Arab macam tu. Sama-sama wanita boleh berhias lah. So dia, kalau contoh macam kita macam orang tengok kita macam, boleh jadi menantu aku. Kata macam tu orang perempuan tengok, boleh jadi mak tiri aku. Kan? Betul tak? Dia tengok orang tu kan, dia nampak macam, boleh jadi mak tiri aku ni. Kan contohnya, ni cantik ni, nanti bapa aku suka. Contoh kan, dia ada betul. Tak, zaman dahulu dicarikan isteri dia macam tu. Bukannya dia cari-cari jumpa dekat sini, tak. Dia wanita, dan bahkan bila wanita sama wanita, dia kan nampaklah perangai wanita tu macam mana. So, wanita sama wanita kan makan kan, mana panjang wanita macam tu. Makan kambing macam tu kunyah ke mana orang tahu kan. Kalau depan lelaki ambil garpu sudu. Gitu kan. Kalau dia kata depan perempuan mungkin keluar kan perangai dia. Ambil kaging tu, gitu kan. Dari hidung ke, tarik ulu hidung, mana tahu kan. So jadi wanita lain akan nampak lebih. It's better sebenarnya. Kalau suruh wanita yang tengok daripada lelaki tengok, sebenarnya wanita tengok lebih tepat. Sebab kenapa bila orang tu kata nak kenal wanita yang dia nak kahwin ni, dia tanya kepada orang wanita lain juga. Tanya lelaki tak jumpa, pasal orang akan jaga diri dia. Among others, dia akan macam ada shield. Dia ada kan promotion kan dan sebagainya, advertising yourself. Kita akan macam jalan cakap semua kan. Jaga lelaki jaga macho lah, perempuan jaga ayu kan. Kontrol ayu kan, tarik tudung kan, tunduk just astagfirullah. Tapi
Tapi sama-sama wanita akan keluar. Kan perangai macam bila nampak orang tak nak bagi salam. Ada. Kan bila sama-sama wanita dia macam tu. Dia ada vibes. Itu orang kata kan, wanita sama wanita ni ada ni sikit. Depan lelaki dia akan cakap lembut. Perempuan, dia cakap dengan orang lain. Saya ingat cerita apa mak mentua saya cerita. Dia kata dia betulkan kursi kan. Waktu pergi haji kan, betul kursi dia ke belakang, dia tarik ke depan. Lepas tu dia macam kat belakang tu. Kemudian dia tak tengok orang tu, kat mak mentua saya buat apa. Lepas tu dia bunyi, orang depan, kau tak nampak aku belakang ni, lepas nak mati dah belakang dia. Lepas tu dia, betul, tak nampak ke saya tengah buat apa ni. Tapi keluar suara sama perempuan lah depan lelaki dia, tak boleh ke tolong saya. Macam tu lah. Tak? Ini biasa, benda macam ni biasa berlaku. Dengan sebab itu kita kata, tengok wanita dengan wanita. Dalam ayat ni dikata, wanita tu berhias dengan baik dan sebagainya. Itu pada perhimpunan wanita saja. Bukan perhimpunan agung wanita UMNO tu, bukan. Perhimpunan wanita, mana wanita punya majlis. Kahwinan, kerakyaan, parti Tupperware, parti apa? Parti pinggan ke, causeway ke apa. Ketika wanita saja. Aerobag ke, kan? Aerobag. Sama wanita lah. So dekat situ dia kata kalau dia berhias tak ada masalah. Aerobag. Aerobik. Okey. Aerobag. Okey. Jadi maksud dia wanita sama wanita dia akan nampak. So kalau dia kata tak senonoh ke, contoh macam ada perempuan, dia nampak perempuan lain, dia kata macam nak bagi ke abang dia. Betul tak? Macam tu cara dia. Kalau wanita tu pakai tak elok dan sebagainya. Kalau nak berhias depan wanita lain, depan lelaki tak sah. Okey, haram. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah habis dah ayat tu. Ya, nanti kemudian masuk lain. Apa? Apa? Tapi kalau kita bukan Islam tu, Yep. dia masuk Islam, nak kahwin Islam, Ya. dia mengandung, Ya. dia Tunggu beranak lah. Tunggu beranak lah. Pasal perkahwinan dia, perkahwinan dalam bukan Islam sekalipun valid. Bahkan kalau dia kata dua orang suami isteri bukan Islam, masuk Islam, perkahwinan mereka bukan Islam tadi dikira sebagai perkahwinan. Faham tak? Bahkan maksud dia valid. Bahkan contoh, kalau suami itu masuk Islam, isteri dia masuk Islam, kita tak suruh dia nikah balik. Tak nikah semula. Tak ada macam akad nikah semula cari Islam. Tak ada. Beli bantal besar, duduk atas. Tak ada. Okey, wallahu a'lam. Lafaz ijab kabul nikah tu wajib sambung dengan Tak, jangan diselangi benda lain. Ini abang kita tanya. Lafaz ijab kabul nikah tadi mesti bersambung ke? Tak, dia jangan diselangi dengan benda lain. Contoh macam tengah-tengah nikah, saya nikahkan awak dengan anak saya. Saham aku naik belum? Okey, saya terima. Dia tak boleh diselangi je. Yang tunai goyang tu tak ada. Okey, wallahu a'lam.